السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah dengan rahmatnya, izin dan inayahnya kita rakyat Perlis diberikan ruang untuk menjalani kehidupan dengan keadaan yang sangat baiklah. Ini suatu nikmat untuk kita. Di kala keadaan di negeri-negeri lain masih belum dibenarkan menunaikan salat berjamaah, apatah lagi mengadakan kelas ataupun kuliah. Jamaah yang nak datang ke masjid dihadkan kerana keadaan yang begitu kritikal, ataupun dalam bahasa kita keadaan yang sangat serius. Dan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar daripada Perlis sudah beberapa kali, lebih dah daripada 3-4 kali tidak boleh menunaikan bukan salat jamaah tapi salat Jumaat. Tapi kita Perlis antara negeri yang paling awal lah membuka salat berjamaah dan Jumaat. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang beriman, dan saya juga percaya tuan-tuan tadi yang lelaki datang salat Jumaat mendengar khutbah yang bertajuk mentaati pemerintah. Di dalam Islam, kita taat kepada pemerintah ni dapat pahala. Buat apa yang disuruh oleh pemerintah dapat pahala. Sebab yang suruh kita taat ini Allah dan Rasul. Nabi kata, sesiapa yang mentaati aku, dia mentaati Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat, ikut dan patuh apa yang disuruh oleh aku, dia taat kepada Allah. Kerana Nabi itu suruh apa yang Allah suruh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu, kata Al-Quran, dia tidak bercakap. Nabi kita, Nabi SAW, dia tak bercakap melainkan apa yang disuruh oleh Allah. Dan Nabi kata, sesiapa yang mentaati pemerintahnya, maka dia mentaati aku. Dia punya hubung kait dia tu. Sebab itu tuan-tuan, saya suka nak mengingatkan diri saya dan kita semua sebagai orang beriman, ikutlah apa sahaja peraturan yang disuruh oleh kerajaan, yang disuruh oleh pemerintah untuk kebaikan kita. Sesiapa yang sengaja melanggar arahan pemerintah
dia telah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Dia berdosa. Jangan main-main tuan-tuan. Mengikuti arahan pemerintah ni, kerajaan ni, dia melibatkan dosa dan pahala. Sebab Quran sebut, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kena ikut. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah. Dengar dan taat. Perkataan tu bukan perkataan manusia biasa, perkataan Nabi, hadis Nabi tu. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah. Kamu orang beriman kena dengar dan kena ikut apa yang pemerintah suruh yang baik. Ma lam yu'mar bi ma'asiyatin, selagi mana dia tak suruh benda maksiat. Jadi sebab itu tuan-tuan, yang kita duk patuh arahan kerajaan ni boleh pahala belaka. Kan? Apatah lagi semua yang berhubung dengan hal ehwal agama ni diputuskan oleh mufti dan juga ahli jawatan kuasa fatwa. Maksudnya di kalangan ulama. Dan Quran kata apa? Fas'alu ahla dzikr. Tanya ahli zikir, yakni ulama. Jadi bila mereka buat fatwa, kita ikutlah. Kan? Okey tuan-tuan. Jadi saya nasihat diri saya dan semua, masa kita ikut SOP ni, kita rasa kita duk buat ibadat lah. Jadi tuan-tuan, jaga jarak, kan? Ambil vaksin, pakai mask. Ni saya pun tak buang mask ni kerana mereka kata ada varian baru. Jadi tak boleh buka sangat, kan? Tapi muka duk tengok selalu dah. Dia elok macam tu juga. Okey. Kan? Cuma kita patuh. Jadi tuan-tuan pakai mask ni dapat pahala. Pasal apa dapat pahala? Pemerintah suruh. Pasal apa pemerintah suruh? Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Saja-saja ke dia suruh? Tak. Ke dia nak meniaga emas ni? Dia suruh kita pakai ni pasal dia nak jual emas? Tak juga. Kan? Ini untuk kebaikan kita lah. Jadi tuan-tuan, ni semua ni kerja Yahudi belaka. Yahudi pun pakai emas, tuan-tuan. Yahudi di Israel pun pakai emas. Jadi siapa dia kata pula lepas tu kita ikut Yahudi lah. Kan? Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, patuhlah kepada arahan pemerintah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita kena patuh? Tengok tuan-tuan, patuh Allah Taala rahmat negeri ni, Allah Ta'ala berkat negeri ni, kita boleh mari semayang, kita boleh mari dengar kuliah, kan? Allah Ta'ala menganugerahkan, la in syakartum la azidannakum. Bila buka saja pintu masjid, penuh orang boleh mari semayang, penuh orang boleh mari mengaji. Jadi Tuhan dia tambah lagi nikmat, kan? Mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah sayang pada kita. Tajuk kita malam ini oleh kerana kita berada pada 10 hari yang terbaik di dalam setahun. Kita ada 360 hari. Dalam 360 hari itu Tuhan pilih 10 hari yang paling baik. Kita biasa dengar 10 malam, yang disebut sebagai 10 malam akhir Ramadan. Tapi tajuk kita bukan nak cerita 10 malam, 10 akhir, 10 siang tu. Nak cerita ada satu hari yang sangat besar dan sangat agung. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk. Iaitu hari yang disebut dengan hari Arafah. Nanti besok malam tajuk berkaitan dengan Hari Raya Aidil Adha, panjang juga cerita dia. Tapi malam ni saya nak fokus cerita malam ni sementara nak tunggu Isyak ni, kita nak cakap tentang hari Arafah. Hari Arafah.
Arafah dia merujuk kepada kawasan. Arafah tu merujuk pada kawasan di mana manusia melakukan ibadah haji, iaitu wukuf. Wukuf. Wukuf, apa maksud wukuf? Tuan-tuan duk mengaji kan? Waqaf. Apa maksud waqaf? Berhenti. Pergi duduk di situ. Wukuf lah. Dalam haji, sesiapa yang tidak wukuf, tak sah haji dia. Tak ada haji bagi orang yang tak wukuf. Melontak dia boleh wakil, tawaf dia boleh wakil. Wukuf ni dia kena pergi. Nabi sebut dalam hadis Al-Hajjul Arafah. Bisa dengar? Nabi kata haji tu, rukun Islam yang 5 tu, yang sekarang kita terhalang tak boleh buat. Bukan kerajaan Arab Saudi tak mau bagi pi. Macam tu juga bila kerajaan Malaysia tak bagi main masjid, bukan depa tak bagi semayang. Bukan tak mau bagi orang main semayang. Bukan depa jahat dak. Lah ni kerajaan Saudi tak bagi pi haji. Bukan saja-saja tak mau bagi orang pi haji, tapi ada penyakit. Kan? Dah berapa tahun dah kita tak lebih, dah 2 kali haji dah tak lebih. InsyaAllah kita doa, nampak gaya macam tahun depan ada kemungkinan besar kita nak boleh pi. Siapa yang dah pi, alhamdulillah. Siapa yang tak pi, tak apalah. Pasal apa? Bukan dia tak mau pi, tak boleh pi. Nampak kan? Lepas tu yang boleh pi pula, bukan semua orang yang sihat. Jadi orang yang sakit dan orang yang terhalang ni, dia termasuk daripada kalangan orang yang tak mampu. Jadi tak berdosa lah. Tak berdosa. Okey. Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Nabi kata haji itu Arafah. Nabi kata haji itu Arafah. Walhal, kalau kita tengok di kalangan para ulama, bila mereka syarahkan hadis ni, mereka kata haji itu bukan Arafah saja. Apa dia yang tuan-tuan buat? Haji berapa hari? Tuan-tuan, ini bukan kursus haji nah, bukan taklimat haji. Nak kursus apa pi pun tak boleh. Ini kita nak sebut sikit-sikit ya. Haji berapa hari? Haji kalau tengok ke kursus demam tak kebah. Bukan pasal Covid, kursus saja sampai bertahun. Kan? Kursus berbulan-bulan. Pi daripada muda sampai ketua kursus haji. Pusing rata masjid. Lama kursus. Kan? Panjang. Macam-macam lah tajuk. Kan? Kadang-kadang duk pi tu pasal apa? Pasal lupa, pasal tak sampai lagi giliran. Tak apalah, baguslah kursus haji kan. Kursus lama. Haji ni, kalau tengok pada amalan manasik haji, tak sampai seminggu pun. Betul tak? Dia mula 8 Zulhijjah, 9 wukuf. 8 kita pergi mana? Kita pergi mana tuan-tuan 8 hari bulan? 8 hari bulan kita duduk di Mina kan? Betul tak? 9 baru kita pergi Arafah. 10, 11, 12, 13 Muzdalifah dan Mina. Habislah 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari saja haji ni, 6 hari saja. Tak sampai seminggu. Singkat. Tapi bila dengar haji, dengar nak pi haji, rasa takut. Doa nu tak hafal lagi, tawaf ni tak hafal lagi, dam-dam nu tak hafal lagi, kan? Dia jadi kecemah. Walha benda tu tak sampai seminggu pun, 6 hari je, kan? Pergi wukuf, tawaf, sa'i dan sebagainya lah. Okey, tak apa. Tapi tuan-tuan, di dalam amalan-amalan haji yang paling besar sekali adalah wukuf di padang Arafah. Sehingga kan orang yang tidak wukuf, maka tidak sah dan tidak ada haji dia pada tahun tersebut. Dan kita bukan nak cerita tentang wukuf tu, tentang amalan wukuf tu, tapi kita nak sebut tentang kebesaran dan kelebihan hari yang paling agung, hari Arafah. Jadi tuan-tuan, kita tahun ni tak berpeluang nak pergi ke padang Arafah. Tak berada jasad kita di padang Arafah. Macam mana kita nak buat?
Kita duk ada di Guri ni. Ada di padang apa? Bukan padang Arafah ni, padang lain pada padang. Ni kan, padang kita ni banyak, padang Pauh, padang Lati, padang Besar, padang Sidin yang paling dekat. Jangan duk pi Wakah, jangan duk pi wukuf di padang-padang tu, tak sah. Ni kita cerita Arafah. Okey tuan-tuan, di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni kita sebut malam ni pasal apa? Arafah. Bila Arafah? Tuan-tuan pelik tak? Hari raya puasa, orang tengok anak bulan bila? Orang tengok anak bulan dekat-dekat anak raya. Puasa tak? Tak tahu kami anak bulan ke anak matahari ke, duk terperak lah rumah nak pergi mana, tak boleh. Tak apa. Kan? Di rumah pun boleh tengok juga anak bulan. Bukan tak boleh. Kan? Nak ceritanya, apa dia Zulhijjah kita akan tengok awal. Kita akan tengok awal. Sebab kita nak tentukan satu Zulhijjah. Okey, tak apa, tu cerita panjang lah, kita pun tak ada masa. Bab falak tu cerita panjang. Cuma saya nak ceritanya, tuan-tuan semua, sebahagian daripada amalan sahabat-sahabat Nabi. Ni kita semua kena buat ni. Amalan ni apa dia? Mengingatkan kaum keluarga dan juga sanak saudara tentang hari Arafah. Jadi tuan-tuan semua malam ni bertanggungjawab. Dah tahu tentang cerita Arafah ni, tolong peringat. Bila? Sebelum hari Arafah lah, 9 Zulhijjah. Saat ni pergi cerita 25 Zulhijjah, tak gunalah. Dia kena cerita sebelum. Pasal tu tajuk ni kita buat sebelum. Orang tak buat lah lepas dia. Dapat tak tuan-tuan? Jadi malam ni kita cerita, tuan-tuan balik sebarkan. Peringat WhatsApp dalam keluarga, ada family kan. Keluarga Haji Man, keluarga Haji Mat. Masuklah tajuk ni. Share lah link ni. Kan? Dengar ni, bagi tahu. Ini 9 hari bulan pakak duk ngong, cangok, tak ketahuan hala apa. Pasal tak tahu, tak ada siapa abang. Tak ada siapa cerita. Sunnah di kalangan para sahabat, sunnah di kalangan tabi'in, di kalangan sahabat-sahabat Nabi bersemua ni, mereka mengingatkan. Kerana hari ini besar. Mereka tak nak ahli keluarga mereka menghabiskan masa, membiarkan hari ini berlalu tanpa diisi dengan amal ibadat. Terutama sekali apa dia 9 hari bulan ni. Kalau tak boleh pergi wukuf di padang Arafah, yang duduk di padang-padang ni selain daripada semua ni, nak buat apa? Puasa. Yang tu betul. Berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jatuh hari apa? Hari Isnin. Subhanallah. So kita boleh berpuasa Arafah, kita boleh juga berpuasa Isnin. Kita dapat dua. Nampak tuan-tuan? Dia kata Ahad tak boleh puasa Ahad. Ahad cuti. Sabtu separuh hari. Kalau kalau mau Isnin bolehlah. Betul tak tuan-tuan? Ada tak puasa hari Ahad? Hari apa Ahad? Ahad hari apa? Ahad hari apa? Ahad hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Ni habaq siap-siap. Habaq siap-siap dah. Yang ada di dalam hadis puasa 9 Zulhijjah, iaitu nama dia puasa Arafah. Kalau tuan-tuan dapat mesej WhatsApp suruh puasa 8 hari bulan, dia pi habaq kelebihan-kelebihan apa pun, saya habaq siap-siap, tak ada satu pun yang betul dengan sahih. Tak ada. Puasa hari Tarwiyah tak ada. Kut-kut lah baca pi lah, takut tak dan. Kut-kut lah dapat. Dia kata tak ada saya yang palsu-palsu, tak ada. Kut-kut lah, kut-kut ada dapat. Contoh ni, contoh. Ni tak betul ni. Tuan-tuan dengar bagi elok-elok. Sekali dia kata betul pula. Ni yang tak betul. Sesiapa yang berpuasa hari Tarwiyah
seolah-olah dia berpuasa setahun. Sesiapa yang berpuasa Arafah, seolah-olah dia berpuasa 2 tahun. Kalau dapatlah hadis itu, siapa yang puasa 8 hari bulan macam dapat pahala setahun. Siapa yang puasa 9 macam pahala 2 tahun. Kalau dapat macam tu, hadis itu dinilai palsu oleh Ibnul Jauzi, oleh Al-Imam Asy-Syaukani, kerana ada rawi yang bernama Al-Kalbi dan dia ini pembohong. Jadi pembohong habaq hadis, maka hadis itu hadis bohong lah. Faham ke tak? Dia bukan apa, lama-lama duduk dalam rumah ni dia tak ketahuan yang mana bohong, yang mana betul. Pasal banyak sangat. Sat-sat dia kata bukan PKP, Datuk PKP. Dia jadi tak tahu. Sat-sat palsu, sat-sat sahih. Kan? Jadi dengarlah daripada sumber KKM. Boleh tak tuan? KKM tahu tak KKM? Kementerian Kesihatan. Nampak? So hadis ni tak betul. Ada pula hadis dia kata apa? Sesiapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, bagimu pahala seperti membebaskan 2,000 hamba, menyedekahkan 2,000 unta dan memberikan 2,000 kuda. Sakan. Sakan ni semua 2,000. Siapa yang puasa 8 hari bulan tu, dia dapat 2,000 unta. Bukan dia dapat, dia bagi 2,000 unta, 2,000 kuda. Pahala dia. Hadis ni juga tidak sahih. Tapi tuan-tuan boleh tak nak puasa hari Ahad tu? Boleh. Pasal apa? Pasal apa boleh? Dah tak pergi mana puasa? Takkan kot. Tak. Cerita dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus nak buat apa-apa amalan. Ada orang dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, pasal apa tak puasa? Saya kata, pasal apa? Ni 10 Zulhijjah ni bukan suruh puasa. Hei. Hang nak puasa lah. Aku lapar. Tak boleh puasa. Betul ke jawapan dia macam tu? Ini ada sedikit kekeliruan. Tuan-tuan faham apa pasal puasa 10 hari ni? Apa pasal puasa? Atas sebab apa kita puasa? Kita kena tahu hujung pangkal pasal apa puasa. Kita puasa bukan disuruh puasa. Kita puasa kerana ini hari-hari yang terbaik. Terbaik apa? Terbaik apa? Terbaik melakukan amalan. Faham tak? Terbaik melakukan amalan. So, kalau tuan-tuan tak puasa, bukan bermaksud tuan-tuan tidak menghidupkan 10 hari ni. Mungkin tuan-tuan tak puasa. Adakah semata-mata puasa itu amalan baik? Tuan-tuan hadirin muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, lelaki wal wanita, adakah hanya berpuasa? Ada orang baca Quran. Adakah amalan baik baca Quran? Ada orang sedekah. Ada orang berzikir. Banyak-banyak amalan. So, bebas. Silap faham lah aku tu. Tak apalah kalau tak puasa. Doa puasa baguslah. Tapi orang yang tak puasa, mungkin dia buat amalan lain, betul tak? Pasal ada orang puasa, dia lena sampai buka maghrib lah. Kan? So dia variety, dia pelbagai. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya seseorang itu mesti masuk ke dalam 10 ini dengan menghidupkan apa sahaja kebaikan, apa sahaja amalan yang dianggap amalan soleh, kerana Tuhan sangat suka 10 hari ini. Termasuklah di dalamnya apa dia amalan soleh? Di antaranya, sebab itu kita guna perkataan di antaranya apa dia? Puasa sunat. Cuma yang ada spesifik khususnya 9 hari bulan. 9 hari bulan tu pula berkebetulan jatuh hari Isnin. So kita akan dapat double lah. Satu puasa 9 Zulhijjah, yang kedua puasa sunat Isnin. 10 jangan puasa. 10 tak boleh. Pasal 10 tak boleh. Tuan-tuan kena tahu juga pasal 10 tak boleh. 10 jangan duk warak pula.
Siapa warak lagu mana pun 10 kena makan. 10 hari raya. Nampak? Dalam agama dia bukan boleh ikut semangat, dia kena ikut syariat. 10 hari bulan tuan-tuan kena makan. Suka tak suka kena makan. 9 tuan-tuan puasa. Boleh? Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga depa kata hari tarwiyah ni dapat pahala macam Nabi Ayyub. Tak kiralah mai pilih hadis apa pun hari tarwiyah ni tak ada yang sahih. Okey, kita balik pada hadis Aisyah tadi. Hari Arafah ni, so tuan-tuan balik sekali lagi, bulat kalender tu. Hari Isnin tu bulat. Buat apalah tanda. Kan nak bagi tengok supaya hari Isnin tu kena alert. Jangan duk balik. Nabi SAW sebut, ma min yawmin akthar an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmin Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini antara hadis yang menjadi tunjang, yang menjadi usul, yang menjadi dasar kepada besarnya hari Arafah. Apa dia? Kata Nabi SAW, di antara hari yang paling banyak, akthar, yang paling ramai Tuhan yu'tiqa, itqun, yang paling ramai Tuhan bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka pada hari yang dinamakan Arafah. Itu besar dia. Hari yang paling ramai Tuhan rilis, Tuhan selamatkan, Tuhan ampun, Tuhan bebaskan. Hari apa yang paling ramai tu? Bukan malam Lailatul Qadar, bukan hari-hari lain, hari Arafah. Hari Arafah. Dan tuan-tuan tahu tak, hari Arafah pada zaman Nabi, pada haji Nabi tu, kan Nabi dan sekali je haji. Nabi dalam seumur hidup dia buat sekali haji je. Nama Hajjatul Wada'an. Hari Nabi wukuf tu jatuh hari Jumaat. Besar tak? Hari Arafah tu jatuh hari Jumaat. Maka keluarlah teori, kalaulah kata wukuf tu jatuh hari Jumaat, maka dapatlah siapa-siapa yang macam dapat Pfizer lah. Faham ke tak ni? Dia tanya pula, oi, hang dulu pi haji, wukuf hari apa? Wukuf hari Ahad. Cerai. Dia macam tu lah, hang dapat vaksin apa? Cerai kan. Hang dia kata, haji aku tahun tu, wukuf kami jatuh hari Jumaat. Jadi wukuf kami yang hari Jumaat tu lebih sakan daripada hang punya haji yang jatuh hari Ahad. Siapa habaq dekat dia saya tak tahu. Adakah hadis yang kata wukuf kalau jatuh hari Jumaat dia lebih besar daripada wukuf hari lain? Tak ada. Jadi tuan-tuan tak payah duk susah hati. Ada yang dia tengok-tengok, tahun ni tak jatuh hari Jumaat. Habaq dekat tabung haji tak mau pi lagi tahun ni. Nak pi tahu hak jatuh hari Jumaat. Lalah kali dia dulu Jumaat. So tak ada. Kebetulan wukuf Nabi jatuh pada hari Jumaat. Adapun wukuf itu tidak kira pada hari apa, dia digelar sebagai Hajjul Akbar. Panjanglah cerita pasal Haji Akbar ni. Tetapi Haji Akbar bukan merujuk wukuf hari apa. Dapat? So clear. Yang pentingnya tuan-tuan berwukuf. Okey. So sekarang kita cerita hari wukuf ni. Lalu kata Nabi SAW, dia akan mendekati mereka. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat manusia pada hari Arafah. Allah berbangga dengan manusia yang berhimpun pada hari Arafah. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, Allah berbangga dengan manusia yang ramai pada hari Arafah, kan? Allah berkata kepada malaikat, Allah berfirman, apakah yang diinginkan oleh mereka? Allah tanya mereka nak apa? Hamba-hamba aku minta apa hari ni? Tuan-tuan, pasal itu hari Arafah hari yang terbaik, khairud du'a, hari yang paling baik untuk kita nak minta. Apa tuan-tuan nak minta hari Arafah ni? Salah satunya minta Tuhan angkat wabak ni, buang ke tempat lain. Minta supaya semua yang sakit diberikan kesihatan.
Itu antara keutamaan dalam doa ni. Nampak tuan-tuan? Nabi SAW sebut daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW. Ni tuan-tuan kena ingat ni. Hari apa ni? Hari Arafah. Hari Isnin ni lah. Hari Isnin ni. So kita ada Jumaat, Sabtu. Hari ni Jumaat kan? Sabtu, Ahad. 2 hari saja lagi. Hari Isnin tuan-tuan kena masuk hari Isnin tu dengan semangat Arafah. Sekali semangat terlebih pergi pakai ihram pula. Jangan. Bukan boleh kira lah ni dia pun ada tekanan ni. Kan dia duk timbang tak. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, Nabi SAW bersabda, khairud du'a yaum Arafah. Nabi kata sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca pada hari Arafah. So umum. Hari itu tuan-tuan buat apa? Hari itu tuan-tuan doalah banyak-banyak. Pesan pada anak cucu tuan-tuan, penuhi dengan doa. Bermula sahaja masuk pada ni hari Arafah tu, kalau di Mekah tu masuk saja waktu wukuf. Wukuf mula bila tuan-tuan? Wukuf dia mula tergelincir matahari sehinggalah terbenam matahari. Dia bukan lama wukuf tu. Zuhur sampai maghrib. Lebih kurang ada beberapa jam saja. The best time tu. Okey? Saat ni mereka duk pesah pula dah. Kita nak duk kira hari Mekah ke hari Malaysia ni? Nak duk kira wukuf Mekah ke wukuf Malaysia ni? Nak kira jam Mekah ke jam Malaysia? Tuan-tuan, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Tak payah duk kira lah pukul berapa di Mekah, pukul berapa di Malaysia. Ini dia duk tunggu pukul berapa Mekah. Mekah masuk. Kita doa di sini. Ikut time Malaysia, ikut pemerintah Malaysia, ikut kerajaan Malaysia, umum 9 hari bulan masuk doa. Tak doa apa? Doalah apa-apa doa, kerana Nabi kata khairud doa, sebaik-baik doa. Minta apa yang tuan-tuan nak minta. Cuma ada satu perkataan yang Nabi suruh kita baca. Ini zikir khusus. Zikir khusus ni tuan-tuan dengar bagi elok-elok. Zikir dia apa? Nabi kata ada sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan, dan ucapan ini diucapkan oleh para nabi sebelumku. Ini tuan-tuan baca masa hari Arafah. Ini ada bacaan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni zikir yang tuan-tuan boleh perbanyakkan baca pada hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu tuan-tuan nak tambah apa lagi boleh. Tak ada masalah. Umum. Apa sahaja doa. Tuan-tuan ada buku apa? Di rumah baca. Habis sangat baca Quran. Lepas tu doa. Habis semayang doa. Hari tu doa saja. Doa. Sampailah terbenam matahari. Habis. Itu amalan hari Arafah. So hari Arafah ni tuan-tuan semua jangan keluar pergi mana. Dia tak Arafah memang tak keluar pergi mana dah. Bagus. Hari Arafah tak payah keluar pergi mana. Kan? Dah hari tu puasa nak gaduh kalut masak apa kan? Nampak tuan-tuan? Okey? Jadi tuan-tuan, hari tu penuhi dengan doa. Hadis yang saya baca tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis saya baca tadi ni hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata para ulama, maksud sebaik-baik doa itu adalah maksud dia apa? Yang Nabi kata sebaik-baik doa tu apa dia maksud dia? Doa pada hari Arafah, doa yang paling cepat dijawab, paling cepat dimakbulkan. Kata Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadhi, dia kata maksud sebaik-baik doa itu apa dia? Doa yang siapa minta pada hari Arafah, Tuhan akan segerakan jawapannya dan Tuhan akan cepatkan makbulnya. Rugi dan sangat malang bagi orang yang tidak mengambil peluang tersebut. Nampak tuan-tuan? Hadirin mukminin. Okey? Kemudian tuan-tuan, adakah doa hari Arafah ni hanya untuk orang yang buat haji ataupun orang yang tak buat haji? Ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Cuma secara kesimpulannya, secara umumnya,
Nabi SAW menyatakannya secara umum. Nabi menyebut sebaik-baik doa pada hari Arafah. Nabi SAW tidak hanya mengkhususkan kepada para jamaah haji dan mereka yang berada di padang Arafah semata-mata. Maka sesiapa sahaja yang berdoa dan berzikir pada hari tersebut, maka kesemuanya termasuk di dalam kelebihan hari tadi. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Bahkan tuan-tuan, ada riwayat daripada Ibn Abbas. Ada riwayat daripada Ibn Abbas, bukan daripada Nabi, tapi perbuatan sahabat. Dia macam ni tuan-tuan. Bagi jelas sikit. Kalau sahabat tu dia buat sorang-sorang, dia tak jadi hujah lah. Tapi boleh kita nak amal. Tapi kalau semua sahabat buat, yang tu kira kuat. So, tuan-tuan nak habaq kata hari Arafah ni the best, ada riwayat daripada Ibnu Abbas, amalan Ibnu Abbas. Dia berkumpul pada petang hari Arafah di masjid dan mengajar tafsir Al-Quran beramai-ramai dan mengajak manusia berada di masjid pada sebelah petang hari Arafah. Maksudnya apa? Dia nak ajak orang, dia peringat orang, dia motivasikan orang, dia hidupkan manusia pada hari Arafah itu dengan amalan baik. Jadi kalau tuan-tuan tak mari berhimpun di masjid pun, mungkin berhimpun bersama ahli keluarga di rumah. Habaq kan semua duduk rumah kan, anak bini apa semua yang duk ada, ataupun buat video call ke apa ke, peringat depa. Ni hari Arafah ni. Kan doa-doa. Kan? Itu apa yang disebut oleh Atha bin Abi Rabah. Para ulama dahulu, para sahabat dahulu, mereka mengingatkan hari Arafah. Mereka menyebutkan, ni tuan-tuan kita kena tiru ni. Di generasi sahabat Nabi, mereka mensibukkan diri mereka dengan ibadah dan memperbanyakkan doa. Serta pada hari tersebut, sahabat-sahabat Nabi tidak bercampur dengan orang. Tidak pergi sibuk dengan urusan orang. Tapi kita alhamdulillah lah, tahun ni kita nak pergi sibuk, nak pergi duduk kalut tang mana, kan? Nak pergi makan di kedai pun tak boleh, nak pergi duduk bersembang pun tak boleh. Jadi kita duduk di rumah, kan? Duduk di rumah pada hari tersebut kita hidupkan dengan doa dan zikir. Okey, itu kelebihan apa yang ada pada hari tersebut. Dan masih ada lagi masa. Tuan-tuan, pada hari tersebut juga, yang ni memang disebut secara khusus, memang disebut secara terang dan jelas, iaitu kita disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Saya bukan apa takut saya duk peringat 2-3 kali ni, bukan takut apa. 1 hari bulan dia puasa, 2 dia puasa, 3 dia puasa, 4 dia puasa, 5 dia puasa, matang 9 dia tak puasa. Macam baru ni berlaku lah. Masa apa Muharram nak dekat Muharram next month Muharram kan. Bulan depan Muharram yang orang puasa tu 10. 9 tu kembang. Tak ada 9 pun tak apa. Tapi ada 3-4 orang pi tangkap 9, pi lepas 10. Yang ni dia panggil PKPD. Dia pi ketat tempat tak ketat kan. Tuan-tuan faham tak? Dia kata, ustaz, saya hari ni 10 tak puasa Asyura tu 10. Marin dah puasa dah. Kalau hang puasa kemarin, tak puasa 10, tak boleh apa? Boleh je puasa sunat habis tu. Nampak tak? Dia sama ada 9, 10. Pilihan pertama 9 dan 10. Pilihan kedua 10 sahaja, atau 10 dan 11, atau 9, 10 dan jadi tuan-tuan, saya bimbang sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagus ke? Okey, dapat pahala. Bukan ada apa dapat pahala. Tapi yang Nabi sebut tu 9 tu dia tak buat. Dia kata banyak hari dah puasa, buka pula setengah. Hampir buka, tempat patut tutup. Tak boleh tuan-tuan, dapat Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, yang ni kena puasa. Yang ni orang tanya 9 hari bulan ni kenapa? Kalau 1, 2, 3 tu bebas. Tapi 9 ni kena pilih parti. Silap, kena pilih amalan lah, iaitu berpuasa. Okey. Apakah kelebihan dia?
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tu dia tuan-tuan, sakar ni. Hadis ni tuan-tuan selalu dengar kan? Nabi kata, siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tu dia. Hadis saja grade A dah. Hadis tu saja dah grade A dah. Yang ni tak ada khilaf. Puasa 9 hari bulan tuan-tuan, Nabi kata, sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah, aku berdoa dan mengharap kepada Allah agar Allah memadamkan, menghapuskan, mengkafarahkan dosa-dosa yang setahun lepas dan setahun yang akan datang. 2 years delete all. Permanent delete. 2 tahun cuci habis. 2 tahun clear. Tahun sebelum tu dan tahun yang akan datang. Banyak perbincangan lah kalau mereka nak kata, macam mana tahun depan nak padam dah tak buat lagi. Dia padam dulu sebelum buat. Ada yang faham kot lain. Banyaklah syarah 2 tahun tu. Tapi tuan-tuan, 1 hari dapat 2 tahun. 1 hari tuan-tuan puasa, tuan-tuan dapat 720 hari. Mana nak bagi? Mana besar? Arafah ke Asyura? Arafah lebih besar. Arafah 2 tahun, Asyura setahun. Pasal apa Arafah lebih besar? Tuan-tuan dengar. Ni jangan main-main Arafah ni. Arafah dapat 2 tahun. Asyura dapat setahun. Pasal apa? Ulama habaq pasal apa? Siapa yang ikut kelas kita mungkin dia ingat. Tapi dulu dia ingat lah. Lepas tu 2 bulan cuti tak boleh kuliah, dia lupa. Bukan salah dia lah, salah cuti tu. Okey. Arafah hari Nabi kita Muhammad. Arafah ni hari Nabi Muhammad, hari kita. Asyura hari siapa? Nabi mana? Asyura hari Nabi mana? Nabi Musa. Kan kita puasa Asyura tu pasal kisah apa? Ingat tak kisah apa? Kisah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada Firaun. Firaun tenggelam tanggal 10 Muharram. Yang tuan-tuan cerita tu yang katok tongkat terbelah laut, lintah Nabi Musa, lepas tu Firaun lintah tenggelam. Hari tu 10 Muharram. Jadi hari Asyura tu berkaitan dengan Nabi Musa, dapat setahun. Tapi Arafah berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi paling besar, Nabi paling mulia, Nabi penutup para Nabi, Sayyidul Anbiya, ketua sekalian para Nabi, paling ramai pengikut, pemberi syafaat agung. Nabi kita dapat 2 tahun. Itu dia tuan-tuan. Kalau siapa tak rasa besar dengan hari Arafah, tak tahu hari apa yang dia rasa besar. Ni bulan apa? Bulan 7. Bulan 7 ni tuan-tuan tak ada hari apa lah nak teringat. Kan? Merdeka bulan 8. Kan? Jangan duk teringat merdeka, lupa hari Arafah. Hari Arafah ni hari merdeka. Merdeka daripada apa? Merdeka daripada api neraka. So ini, sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW apabila baginda berwukuf, ini cerita sikit. Nabi ni dia wukuf, dia masuk. Sebelum tu dia sampai di padang Arafah, dia tak masuk lagi. Pasal Arafah tu dia ada kawasan untuk wukuf kan. Bukan semua. Pasal tu kalau tuan-tuan perasan tak, di padang Arafah ada satu masjid. Masjid apa? Siapa ingat nama masjid tu? Kita bagi hadiah sikit. Masjid Namirah. Masjid Namirah. Ada satu masjid di padang Arafah tu, masjid besar nama Masjid Namirah. Masjid tu kalau tuan-tuan perasan, masjid tu dia belah 2. Dia pecah 2 tau, dia bahagi 2. Sebahagian masjid tu tak termasuk dalam kawasan wukuf. Sebahagian masjid lagi dia masuk dalam kawasan wukuf. Kerana Nabi bila dia sampai di padang Arafah, dia tak terus masuk. Dia tak terus masuk. Ni tuan-tuan tahulah cerita haji kan. Dia kata mana nak ingat, saya haji kapal nu laut nu lah, kapal terbang kan. Okey. Nabi SAW, Jabir radhiyallahu an. Kalau tuan-tuan mengaji haji, tuan-tuan akan baca hadis Jabir. Hadis Jabir. Jabir meriwayatkan, kita baca sikit. Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila salat zuhur, Nabi buat apa? Tuan-tuan tengok, Nabi bila dia buat haji, dia buat apa? Tuan-tuan buat tak? Bila masuk saja waktu zuhur, dia akan terus semayang jamak takdim. Terus dia campur dengan asar, dia qasar.
Pasal apa agak-agak? Lepas tu saat lagi maghrib dia akan buat apa? Jamak takhir. Dia akan buat waktu isyak. Sebab dia semayang lohok dengan asak siap-siap, saat lagi masuk rukuk tak gaduh bersabuk dengan semayang dah. Pasal rukuk poin dia apa dia? Doa. So kita tak payah duk sabuk, tak payah duk kalut nak semayang pasal kita mayang siap-siap. Saat kita nak doa sungguh-sungguh ni. Hari Arafah tu hari doa. Tutup telefon, tutup segala-gala apa semua ni, tutup, fokus doa. Kan? Tu. Kata Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak masuk kan? Ada masuk okey. Masuk saja selepas salat Zuhur, baginda terus berwukuf duduk di atas untanya menghadap ke arah kiblat. Ni Nabi kita buat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Baginda terus mengangkat tangannya, baginda duduk di atas unta, menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya. Pasal itu tuan-tuan tengok antara signboard yang banyak di padang Arafah, signboard tunjuk ke arah kiblat. Baginda berdoa dengan khusyuknya. Ni Nabi doa dengan khusyuknya sehingga terlepas tali unta dari tangannya. Baginda mengambil dengan sebelah tangan dan tangan lagi terus berdoa. Tu. Mula dia doa, dia angkat dua-dua tangan. Pasal tu doa ni sunnah angkat tangan. Banyak kelebihan angkat tangan ni. Angkat tangan. Lepas tu terlepas tali tu. Unta nak berjalan. Nabi pegang. Tapi tangan satu lagi tak lepas. Tu nak habaq kita doa punya penting tu. Nabi SAW mengamalkan benda tu. Jadi hadirin mukminin, ini antara perkara yang saya sebut. Kalau sebahagiannya dah tahu, sebagai mengingatkan semula. Kalau yang baru tahu, sebagai ilmu yang baru. Yang penting tuan-tuan, kita mari dengar, bukan sekadar nak tahu, tapi nak mencetus agar timbulnya rasa mahu untuk kita buat. Kita mengaji ni untuk kita nak amal hari Isnin ni. Kalau kita tak boleh duduk atas unta pun tak apa. Kita duduk di rumah kita pergi doa banyak-banyak. Kan? Depa kata pada hari Arafah tu depa duduk terabat Jabal Rahmah apa cerita tu, nanti lain kali kita ceritalah. Kan? Hari itu juga disebut oleh Umar hari raya bagi orang Islam. Kerana pada hari itu kalau tuan-tuan ingat, hari Nabi wukuf di padang Arafah tu, hari Jumaat tu, hari wukuf, hari Jumaat, hari itu juga Allah Ta'ala pilih untuk turun ayat apa? Ayat apa yang turun hari tu? Ni banyak kita boleh buat teka-teki ni, kuis ni. Ayat apa yang turun hari tu? Hari wukuf, hari Arafah. Umar kata, aku tahu ayat tu turun hari apa. Orang Yahudi kata hari tu sakan. Hari turun ayat tu. Ayat apa tuan-tuan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari yang sangat besar. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah kata hari ni agama sempurna. Aku redha Islam sebagai agama. Hari apa yang Tuhan kata agama dah lengkap? Kata Ibnu Abbas, tanda Nabi akan wafat. Tanda Nabi akan meninggalkan kita. Agama telah selesai. Agama telah lengkap, sempurna. Hari apa Tuhan habaq declare agama sempurna? Hari Arafah. Hari Arafah. Jadi tuan-tuan, sebagai mentaati titah perintah ulil amri dan SOP yang diputuskan, kuliah hendaklah berhenti sebaik sahaja masuk waktu Isyak. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.